Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini kita akan belajar pasal topik 2, subjek sains. Topik 2 ni berkenaan dengan teori pembelajaran berkaitan dengan pendidikan sains awal kanak-kanak. Okey. Okey, kat sini ada perkembangan kognitif dan pemahaman kanak-kanak. Okey, yang pertama yang warna hijau tu, perkembangan kognitif adalah istilah yang telah digunakan untuk menggambarkan perkembangan pengetahuan dan pemahaman konsep kanak-kanak. Terdapat 9 aspek dalam kepentingan mempertimbangkan perkembangan kognitif. Kognitif ni adalah jenis pemikiran, okey, pemikiran kanak-kanak dan pemahaman kanak-kanak. Okey, yang pertama ingatan. Ingatan ni satu memori lah. Benda ni berlaku selalunya kanak-kanak belajar melalui pengulangan atau peristiwa yang menjadikan dia pengalaman kepada kanak-kanak lah. Biasanya pengalaman baru, sama ada manis atau pahit. Okey, seterusnya abstrak, berbentuk konsep umum. Abstrak ni benda yang umum lah, benda yang nyata atau maujud, boleh disentuh, boleh dirasa dan sebagainya. Okey, seterusnya menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah ialah konsep lah, maknanya ada problem, ada solution. How to solve, ada cara-cara dia lah, ada teknik-teknik dia. Okey, kecerdasan pula adalah kemampuan kanak-kanak berfikir. Yang ni ada darjah-darjah yang berbeza lah. Sebab pemahaman lain, kita punya faktor keturunan, faktor persekitaran, faktor percampuran akan menyebabkan perbezaan kecerdasan kanak-kanak tu. Okey, seterusnya yang warna jingga ni. Okey, penaklukan memberi bukti untuk kepercayaan lah. Maknanya kanak-kanak ni perlu ditunjukkan bukti, proof, baru dia percaya. Contoh, toge ni datang daripada kacang-kacang ni. So cuba, so berlaku percambahan, kena siram air kan, kena lembapkan dia punya tisu atau kapas tu. So percambahan akan berlaku. Dan berfikir, kanak-kanak berfikir menggunakan akal fikiran mereka. So kita kena buat kanak-kanak ni berfikir, think about it. Dan dari segi pengetahuan, kena faham konsep tu. Benda tu berlaku sebab ada konsep dia, di mana dia bermula, apa bahan yang digunakan, apa masa yang diperlukan. Okey, seterusnya memahami, kena faham lah, macam mana benda tu berlaku. Kena tahu step dia from A to Z. Macam mana nak buat, macam mana nak hasilkan benda tu, bahan apa yang nak digunakan, berapa masa yang diperlukan. Yang itu perlu ditekankan lah oleh guru untuk kanak-kanak ni. Dan seterusnya adalah metakognisi, memahami proses pemikiran seseorang. Okey, seseorang ni dia berfikir, dia based on dengan siapa dia berkawan, laki perempuan, background parents, persekitaran dia. Okey, itu yang akan mempengaruhi proses pemahaman seseorang kanak-kanak. Okey, yang warna kuning, semasa melakukan penerokaan, kanak-kanak sedang mengembangkan pemahaman dan pengetahuan mereka berdasarkan pengalaman yang diperoleh semasa meneroka. Yes, bila dia buat benda tu, dia buat benda baru kan. So budak-budak tu akan memahami apa yang dia buat tu, cara-cara dia buat tu, akibat dia, hasil apa yang dia buat tu. Okey, benda tu akan menjadikan pengalaman yang baru kepada kanak-kanak. Contohnya dia pergi camping, dia hidupkan api, dia kemas, dia masak pakai apa yang ada. Okey, survival kan dalam hutan kan, gunakan apa yang ada, kayu, api kan. Macam mana nak hidupkan api, macam mana nak masak, semualah. So dia akan menjadikan pengalaman yang baru kepada kanak-kanak. Dan akhirnya dia memahami kehidupan. Contoh kita cakap orang dulu-dulu hidup tak pakai gas kan, contohnya. So dia akan memahamilah persekitaran pada zaman dahulu macam tu, dan yang sekarang ni lebih baik. Okey, teori pembelajaran. Okey, kanak-kanak belajar melalui 2 teori. Pertama, konstruktivism, dia adalah teori pembinaan lah. Benda tu berlaku disebabkan hasil pembelajaran yang bermakna. Seterusnya dipengaruhi oleh benda-benda pengetahuan dahulu atau sekarang. Okey, pembelajaran yang baru dia akan menambah baikkan. Dan kanak-kanak berusaha membina makna tentang dunia dan proses ini berterusan sepanjang hayat. Okey,
Dan seterusnya, pengajaran tidak hanya sekadar mempromosikan peluang dan sokongan belajar sahaja, ia juga akan mengembangkan pemahaman sendiri dan merupakan alternatif kepada pemahaman saintifik lah. Maknanya kita cakap je tak boleh, kat budak-budak ni diorang kena lalui sendiri. Dia kena lalui sendiri baru dia percaya dan dia faham. Okay, seterusnya teori bermain. Biasa teori bermain ni digunakan oleh Maria Montessori. Pembelajaran berasaskan permainan apabila kanak-kanak memberi makna melalui penerokaan dalam pelbagai situasi lah. Macam contoh situasi di padang mainan, kan alat mainan ni apa, jongkan-jongkit. So dia memerlukan seorang lagi untuk dia rasa keseronokan tu. Buayan boleh main seorang-seorang. Apa lagi yang boleh buat dekat padang mainan tu, buat larian ke, okey, lompatan dan sebagainya. Pelbagai aktiviti yang boleh dia cuba. Okey, make sure keadaan tu selamat lah, persekitaran tu selamat daripada benda-benda yang boleh mendatangkan kecederaan lah. Interaksi dengan rakan sebaya, guru dan orang lain merangsang rasa ingin tahu. Yes, kanak-kanak kena selalu bercakap dengan orang di sekeliling, bukan dengan telefon. Kanak-kanak sekarang ni dah jadi macam hamba telefon lah, kan, ke mana-mana dengan telefon. So diorang tak tanya, diorang search, diorang suka search, kan, layari tu apa, tanya dekat Google, tanya dekat YouTube, kan. So dia punya skill untuk interaksi problem lah, dan rasa ingin tahu dia berkurangan sebab dia boleh dapat di hujung jari. Okay, seterusnya, peranan guru dalam menyediakan persekitaran fizikal yang kaya dengan sumber semula jadi membantu kanak-kanak mengembangkan pemahaman mereka tanpa batasan. Yes, dari segi tumbuh-tumbuhan, haiwan pun boleh cikgu-cikgu pakai, kan. Haiwan macam ikan, kita ajar kanak-kanak untuk jaga ikan, tukar air, oksigen, makanan, pencahayaan, okey, air. Banyaklah kita boleh ajar kanak-kanak, kan. Tapi make sure benda tu, pokok pangkal lagi satu adalah tanggungjawab, kan. Dah bela ikan benda hidup, so kena bagi makan, kena jaga oksigen, kena jaga makan dia. Alright. Okey, kerangka alternatif, konsep harian dan konsep sains lah. Maknanya kanak-kanak ni seringkali mendapat pemahaman yang tidak lengkap dan tidak dapat dibuktikan. Kanak-kanak dia selalu bagi clueless lah, benda tu buat macam mana lampu tu menyala, kan. Kita tak explain betul-betul sampai budak tu faham. So benda tu tergantung. Okay, so seterusnya, everyday is science lah. Maknanya cikgu boleh buat aktiviti harian tu lah, semua berkenaan dengan sains, menggunakan diri seperti sentuhan dan rasa. Seterusnya, istilah konsep everyday konsep ni menunjukkan bagaimana pemahaman kanak-kanak berkaitan dengan dunia pengalaman secara langsung. Yes, betul, apa yang terjadi itulah. Okay, so seterusnya yang terakhir adalah pemahaman sains. Seharian kanak-kanak akan mengubah cara kanak-kanak memahami sains baru dan menyebabkan hasil pembelajaran tidak disengajakan. Benda barulah, dia akan ajar benda baru, dan bila dia balik, parents kena tanya what you learn today at school, kan. Kat situ kanak-kanak akan ceritalah from A to Z. Kat situ akan menyebabkan kanak-kanak lebih faham apa yang kita ajarkan dekat orang. Pertama, kita akan dapat pahala. Kedua, kita lebih memahami apa yang kita belajar tu. Okey, konsep alternatif yang ni lah. Okey, dia ada 3 semuanya. Okey, nombor 1, konsep naif, menggambarkan konsep awal yang dikembangkan oleh kanak-kanak lah. Kanak-kanak ni dia tidak tahu sesuatu benda tu, kita bagi dia cuba dan explore sampai dia faham dan dia boleh nyatakan, dan itu adalah konsep alternatif lah yang pertama. Yang kedua, kanak-kanak menganalisis situasi baru berdasarkan pemahaman mereka. Okey, ini idea diorang sendiri, ayat diorang sendiri, diorang akan explain dengan cara diorang sendirilah. Okey, yang ketiga adalah konsep alternatif mungkin timbul daripada idea dengan bahasa yang biasa digunakan setiap hari, atau kekeliruan dan kekurangan pengetahuan menyebabkan perasaan ingin tahu tu tinggi. So sebagai cikgu, kita support lah. Kita akan jawab soalan budak-budak tu, kita akan bantu dia menyelesaikan apa masalahan dia tu sampai terjawab. Okey, awak dah faham apa, kan, awak boleh terangkan balik tak apa yang awak faham tu. Okey, seterusnya, konsep alternatif yang terakhir adalah memotong batas usia lah. Kemampuan jantina kita tak boleh ukur pada itu, kan. Budak tu nak tahu, kita support dia, kita ajar dia. Okay, seterusnya, dipenuhi pengalaman setiap hari termasuk pemerhatian langsung, rakan sebaya, budaya, penjelasan, dan inilah semua berkait di sekeliling kanak-kanak tu adalah benda yang akan membantu perkembangan kanak-kanak tu. Okay, kanak-kanak mungkin guna idea yang berbeza untuk menjelaskan perkara yang atau fenomena saintifik,
Jika berlaku konteks yang berbeza, kita try to explain, to make sure kanak-kanak tu faham benda ni berlaku adalah sebab dia adalah sama. Contoh, panas. Kenapa panas? Panas disebabkan matahari ada di betul-betul di atas kepala kita pada pukul 12 tengah hari. Memang pukul 12 tengah hari atau pukul 1 adalah time matahari sangat panas. Disebabkan dia betul-betul berada di atas kepala. Kenapa time lain tak panas? Contoh bila sunrise, maknanya matahari terbit tu dia tak panas lah, sebab dia dalam kedudukan yang jauh kan, dia tidak berada betul-betul di atas kepala kita. Dan bila malam, kenapa sejuk, kan ada reason dia why. So kita kena explain kanak-kanak punya pertanyaan tu supaya tidak timbul tergantung tu. Okey, itu saja untuk hari ini. Sebarang soalan boleh tanya. Terima kasih untuk masa anda dengan komitmen. Terima kasih ada sebarang soalan boleh tanya. Assalamualaikum, bye bye.